Kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia menemani kami. Dan seterusnya, jelajah aspirasi keluarga Malaysia telah pun tiba di Borneo, di mana kita akan bersama-sama dengan penduduk negeri di bawah bayu Sabah untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia kali ini. Dan kita bersama dengan Datuk Seri Panglima Seri Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, telah pun bersedia di talian melalui Google Meet untuk memberikan perincian berkaitan dengan persiapan yang telah pun disediakan oleh negeri di bawah bayu sebagai negeri pertama di Borneo untuk menerima kunjungan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk Seri. Ya, terima kasih. Datuk Seri Panglima, apa khabar pagi ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini. Bagaimana keadaan di negeri Sabah? Kita sedia maklum bahawa pembukaan pintu sempadan negara telah pun memungkinkan rakyat daripada Semenanjung untuk kembali ke Sabah dan juga pengembara-pengembara dari seluruh rantau ini datang ke Sabah menikmati produk-produk pelancongan. Dan selain daripada itu, kita juga nantikan satu daripada acara mega iaitu jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan tiba di negeri Sabah tidak lama lagi. Jadi persiapan negeri Sabah menerima kunjungan yang luar biasa setelah 2 tahun kita berada dalam suasana berdepan dengan pandemik. Datuk Seri, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada seluruh keluarga Malaysia, seluruh rakyat Sabah dan penonton Selamat Pagi Malaysia. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi mewawancara saya sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Ya, untuk makluman kita semua, kita di negeri Sabah memang ketika ini sibuk dalam kerangka dan usaha perancangan bagi merancangkan semula semua sektor, tidak kira sama ada pelancongan, perindustrian, pertanian dan perkhidmatan. Alhamdulillah, semenjak dari pembukaan sempadan negara pada 1 April 2022 yang lalu, kedatangan para pelancong dan pelabur daripada pelbagai tempat meningkat semula selari dengan perancangan negara memasuki fasa peralihan endemik. Namun persiapan bagi menjayakan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia, kami akan sentiasa berikan perhatian. InsyaAllah program jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri Sabah akan berjalan dengan lancar seperti mana yang kita rancangkan. Datuk Seri Panglima, boleh kita dapat perincian tentang apa yang unik untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia kali ini di Sabah, di mana jelajah ini telah pun ke Johor, ke utara tanah air di Perlis dan kini akan ke Borneo. Jadi apakah keistimewaan yang akan dicerminkan oleh jelajah aspirasi keluarga Malaysia edisi Sabah? Okey, untuk makluman para penonton program Selamat Pagi Malaysia, terutamanya penduduk di negeri Sabah, terdapat pelbagai pengisian dan program menarik sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia di peringkat negeri Sabah. Dan untuk makluman semua, Kementerian Peneraju bagi program jelajah aspirasi keluarga Malaysia di peringkat negeri Sabah ini adalah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau MAFI, yang mana kementerian ini diterajui oleh Menteri daripada negeri Sabah, iaitu yang berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, yang juga merupakan ahli parlimen Beluran. Terdapat pelbagai tarikan untuk pengunjung, antaranya kaunter perkhidmatan, pameran kementerian dan agensi, terus kepada rakyat, jualan agro keluarga Malaysia yang akan dikendalikan oleh MAFI sendiri, jualan keluarga Malaysia, program e-sport, sukan rakyat, slot cita rasa keluarga Malaysia, agenda nasional sehat negara, gotong royong, fun ride, kenduri keluarga Malaysia dan pelbagai lagi aktiviti menarik.
Tapi apa yang dijangkakan menarik perhatian pengunjung adalah program jamin kerja keluarga Malaysia. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, sekarang ini negeri Sabah dalam proses pemulihan ekonomi. Maka dengan kerjasama pihak industri, majikan bersama-sama dengan kerajaan pusat dan kerajaan negeri, serta agensi-agensi berusaha untuk melakukan padanan keperluan tenaga kerja di pasaran dengan potensi-potensi rakyat negeri Sabah yang sedang mencari kerja ataupun kepada mereka yang ingin mengembangkan potensi kerjanya masing-masing. Terima kasih Datuk Seri Panglima. Seterusnya ingin kita lihat bagaimana negeri Sabah bakal memberi satu keseimbangan dalam perkembangan ekonomi ataupun pemulihan ekonomi yang disebutkan Datuk Seri Panglima tadi, dan juga kepentingan pembinaan institusi keluarga Malaysia. Bagi negeri Sabah, kita tahu ada peranannya dalam usaha meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, negeri-negeri lain juga ada peranan mereka. Setiap negeri ada kekuatan, kelebihan dan keunikan tersendiri. Namun kita di negeri Sabah ini sentiasa meletakkan kepentingan bagi meluaskan peluang ekonomi kepada rakyat. Sebagai contoh, merujuk kepada laporan statistik ekspor import mengikut negeri bagi bulan Mac 2022 yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada 10 Mei 2022, Sabah telah mencatatkan angka tertinggi ekspor minyak sawit Malaysia. Daripada ringgit Malaysia 7 bilion hasil jualan pada Mac 2022, negeri Sabah telah menyumbang sebanyak ringgit Malaysia 1.8 bilion ataupun 23.5% daripada jumlah keseluruhan ekspor minyak sawit. Aktiviti-aktiviti dalam sektor utama ekonomi seperti yang telah kerajaan negeri gariskan dalam Hala 7 Sabah Maju Jaya, yaitu sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor pelancongan sedang digiatkan melalui pelaburan yang memberikan nilai berganda dan berimpak tinggi dalam ekonomi negeri. Secara khususnya dalam sektor pertanian, pelaburan syarikat Linapo Sdn Bhd bernilai 420 juta dalam pembangunan tanah penanaman kelapa berhasil tinggi serta kilang industri hiliran kelapa yang berkonsepkan sekular ekonomi, pusat pengumpulan kelapa dan pusat latihan yang sedang dibina di daerah pedalaman, yaitu di daerah Paitan. Dalam sektor perindustrian, kilang pengeluaran keranjang tembaga oleh SK Nexlis Malaysia Sdn Bhd daripada Korea Selatan sedang dibina dengan nilai pelaburan 4.28 bilion ringgit. Semasa fasa pembinaan sahaja dijangkakan seramai 7,000 peluang pekerjaan tersedia, dan apabila kilang beroperasi nanti pada bulan September 2023, 400 peluang pekerjaan akan tersedia. Manakala terdapat lagi satu pelaburan berimpak tinggi, yaitu pelaburan daripada negara China oleh Keeping Malaysia Sdn Bhd yang bernilai 2 bilion dalam pembuatan kaca untuk solar, yaitu solar panel untuk tenaga solar, akan beroperasi di Kota Kinabalu Industrial Park. Pelaburan ini akan mewujudkan 1.400 peluang pekerjaan dan 300 peluang pekerjaan di kilang pemprosesan pasir silika di daerah Kudan. Bagi sektor pelancongan, beberapa fasiliti pelancongan seperti hotel sedang dalam pembinaan ketika ini. Antaranya adalah Hyatt Centric yang ketika ini sedang dalam peringkat akhir untuk penyiapan. Dijangkakan setelah
kita beralih sepenuhnya daripada fasa pandemik kepada endemik. Kehadiran pelancong asing daripada negara China, Korea Selatan, Jepun, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya akan datang ke negeri Sabah seperti sebelum pandemik. Kita sedia maklum bahawa ketika kemuncak ketibaan pelancong dari luar negara, bilangan hotel dan penginapan, tempat penginapan terutamanya di Kota Kinabalu ini adalah tidak mencukupi. Dan di sini kita perlu menyatakan bahawa kesejahteraan keluarga, masyarakat dan sebuah negeri itu perlu dibaca seiring dengan kemakmuran ekonomi. Dan usaha bagi kemakmuran ekonomi negeri Sabah itu perlu mendapat kerjasama daripada seluruh masyarakat, sama ada daripada pihak kerajaan, kementerian, agensi-agensi dan juga daripada pengusaha-pengusaha di pihak swasta dan seterusnya, orang ramai secara umumnya. Baik, Datuk Seri Panglima, konsep keluarga Malaysia bukanlah suatu yang baru untuk penduduk negeri Sabah, di mana semestinya kita semua sedia maklum bahawa keakraban di antara penduduk negeri Sabah itu sendiri adalah suatu yang istimewa yang boleh dijadikan model untuk kita semua. Namun apakah aktiviti-aktiviti yang terus dilakukan di negeri Sabah untuk merancakkan lagi pembudayaan aspirasi keluarga Malaysia itu sendiri? Ya, terima kasih. Kita negeri Sabah memang negeri pelbagai etnik, pelbagai agama dan bersatu padu hidup dengan harmoni. Sebenarnya banyak yang telah kerajaan Sabah laksanakan melalui pelbagai dasar dan program. Sama ada bantuan, galakan, penyediaan infrastruktur, latihan dan sebagainya untuk rakyat Sabah dalam semua sektor. Sama ada kepada individu, kepada keluarga, kepada komuniti maupun kepada institusi, sama di peringkat awam ataupun sektor swasta. Kepentingan institusi keluarga dan pembangunan insan di Sabah ini memang sentiasa kita utamakan. Contohnya pada baru-baru ini sejumlah ringgit Malaysia 125.6 juta geran khas telah diterima daripada kerajaan pusat yang akan digunakan untuk membina sejumlah 1.500 rumah mesra Sabah Maju Jaya di semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri. Selain itu, baru-baru ini pada bulan April sebanyak 10 buah kampung di Sabah telah terpilih untuk fasa pertama program pembasmian miskin tegar keluarga Malaysia dengan kerjasama unit perancang ekonomi di Jabatan Perdana Menteri telah pun bermula pada awal bulan Mei ini. Dalam masa yang sama, isu berbangkit seperti tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 berkaitan hak negeri Sabah akan terus kita perjuangkan, berteraskan semangat keluarga Malaysia. Jadi semangat keluarga Malaysia di Sabah ini bersifat inklusif. Bukan hanya memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi ataupun pembangunan fizikal semata-mata, namun turut memberi penekanan kepada pembangunan modal insan seperti mana diungkapkan dalam semangat keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman atau inclusivity, kebersamaan dan kesyukuran. Sebab itu rakyat negeri Sabah perlu sentiasa bersedia mengikut rapat perkembangan agar dapat mendapatkan manfaat daripada program-program dan dasar-dasar yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Kalau hendak kita ceritakan tentang masalah di mana-mana pun akan wujud masalah. Sebab itu kita semua termasuk rakyat Sabah perlu sentiasa bersedia untuk mengambil
peluang-peluang yang ada di sekeliling kita. Salah satu pemangkin atau peluang bagi kemajuan masyarakat, kemajuan diri dan kemajuan keluarga adalah dengan mengambil manfaat daripada tawaran dan peluang seperti mana yang terkandung dalam program-program Keluarga Malaysia. Jadi, jangan lupa kepada rakyat negeri Sabah secara umum dan penduduk Kota Kinabalu secara khususnya untuk hadir ke program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia pada 20 hingga 22 Mei di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Program ini akan bermula daripada jam 9 pagi hingga jam 6 petang. Ada program seperti jaminan kerja keluarga Malaysia, jualan keluarga Malaysia, selain pelbagai aktiviti menarik. Yang penting kita harus memastikan kita memenuhi SOP terkini, yaitu SOP dalam fasa peralihan ke endemik. Baik, terima kasih Datuk Seri Panglima kerana sudi bersama kami dan terima kasih kepada seluruh warga Sabah yang akan membuka pintu sempadan semula kepada seluruh warga keluarga Malaysia untuk kejelajah aspirasi keluarga Malaysia nanti. Jadi sama-samalah kita nantikan sambutan yang besar ini yang akan kita sama-sama pancarkan juga melalui siaran-siaran di RTM. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Panglima sekali lagi. Dan terima kasih.